Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua. Saya harap anda berada dalam keadaan sihat, bertenaga dan ceria hendaknya. Vaksin COVID-19. Apabila ditanya mengenai vaksin ini, pasti pelbagai reaksi dan pandangan yang akan dilontarkan. Ada juga yang teruja untuk mendapatkannya. Ada juga yang was-was dengan isi kandungannya. Tidak terkecuali juga dengan mereka yang tidak mahu mengambilnya. Dalam mengharungi situasi yang mencabar ini akibat dari penularan COVID-19, ramai di antara kita yang terjejas baik dari segi keuangan, emosi dan mental. Tidak terhenti di situ sahaja. Akan tetapi, ianya juga memberi kesan besar kepada negara kita yang terjejas, terutamanya dari segi ekonomi, berikutan usaha yang dilakukan untuk memendung penularan wabak COVID-19 ini. Pelbagai usaha telah dilakukan oleh kerajaan dalam membantu meringankan beban rakyatnya. Antaranya, dengan melaksanakan pelbagai pakej bantuan dan rangsangan ekonomi yang berjumlah berbilion ringgit. Ini termasuklah juga dengan pembelian vaksin COVID-19 untuk setiap rakyatnya. Persoalannya, apakah fungsi vaksin sebenarnya? Vaksin merupakan zat yang mengandungi virus atau bakteria baik yang masih hidup mahupun yang sudah dilemahkan. Fungsinya adalah untuk membentuk daya tahan tubuh bagi membantu memberi perlindungan dari berbagai jenis penyakit yang berbahaya. Vaksin dapat merangsang tubuh agar menghasilkan antibodi yang dapat melawan kuman bagi melindungi tubuh dari serangan penyakit yang serius. Dengan vaksin, penyebaran penyakit juga boleh dicegah. Tetapi, apakah manfaat yang boleh didapati melalui vaksin COVID-19 ini? Selain daripada melindungi tubuh dari serangan penyakit serius, vaksin juga merupakan salah satu kaedah untuk mengawal dan membantu mencegah penyebaran pandemik ini. Melalui vaksinasi ini, ia dapat menurunkan lagi risiko seseorang daripada mengharungi kematian. Malah, vaksinasi ini juga diberikan secara percuma kepada warga negara dan bukan warga negara Malaysia yang berusia 18 tahun ke atas. Tetapi, mengapakah masih ada yang tidak yakin dan sukar untuk menerima vaksin COVID-19 ini? Menurut hukum syarak, penggunaan vaksin ini adalah bertujuan untuk melindungi manusia daripada penyakit berbahaya dan ianya telah bermula sejak tahun 1988 lagi. Menerusi pandangan yang telah dinyatakan oleh para ulama Islam dari seluruh dunia mengenai vaksin ini, ianya menjelaskan bahawa penggunaan vaksin ini adalah harus dan wajib diambil oleh semua golongan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Selain Malaysia, institusi fatwa dunia lain juga turut memfatwakan keharusan penggunaan vaksin ini. Antaranya adalah institusi Al-Azhar Al-Sharif, Majlis Fatwa Kerajaan Emirates Arab Bersatu dan Majma' Fuqaha Al-Syariah Amerika Syarikat. Dari sudut undang-undang negara pula, vaksin COVID-19 ini dikawal dan mematuhi akta-akta seperti berikut. Yang pertama, Akta Racun 1952, Akta 366 dan peraturan-peraturannya. Kedua, Akta Jualan Dadah 1952, Akta 368 dan peraturan-peraturannya. Yang ketiga, Peraturan-peraturan kawalan dadah dan
Kosmetik 1984 dan yang keempat Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit. Melalui fakta-fakta yang telah dinyatakan tadi, adakah anda masih meraguinya? Kenapa perlu takut? Vaksin ini adalah pelindung atau mungkin benteng terakhir anda daripada ancaman penyakit COVID-19. Semakin ramai masyarakat mendapat vaksinasi, semakin ramai penduduk membentuk antibodi dan seterusnya mengurangkan kebarangkalian kejadian penyakit COVID-19 yang lebih teruk. Oleh itu, lebih cepat kita capai kadar peratusan yang tinggi, lebih pantas ekonomi negara kita pulih seperti sedia kala. Tepuk dada, tanyalah diri anda. Walaupun anda memakai pelitup muka, menjaga jarak, membasuh tangan dan menggunakan hand sanitizer, virus COVID-19 tetap berada di sekeliling anda. Ingat, sayangilah diri anda, sayangilah keluarga anda. Vaksin COVID-19 bukan sahaja untuk diri anda, tetapi ia juga untuk melindungi sesiapa sahaja yang berada di sekeliling anda, terutamanya mereka yang tidak layak mendapat vaksin COVID-19 ini. Sebagai penutup, kami akhiri dengan sorotan video daripada Dr. Aizul Hafizi dan pandangan-pandangan ahli ulama seluruh dunia untuk tatapan anda semua. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Kita nak cakap siapa yang layak mengambil vaksin COVID-19, siapa yang perlu berjaga-jaga dan siapa yang tidak layak untuk mengambil COVID-19 vaksin. So this one berdasarkan Malaysian Clinical Guideline of COVID-19 vaksin. So kalau you all ada penyakit tidak berjangkit macam mak ayah ada kencing manis, diabetik, boleh ambil ke tak? Jawapannya boleh. So kalau ada penyakit berjangkit seperti HIV juga boleh ambil vaksin COVID-19. Ibu mengandung disarankan mengambil vaksin, dibolehkan dan biasanya disarankan untuk mengambil Pfizer punya vaksin. Yang menyusukan anak juga tak ada masalah untuk mengambil vaksin. If you all plan untuk nak pregnant juga boleh mengambil vaksin. Mereka yang ambil ubat-ubatan seperti ubat cair darah, as long as you all stable, tak ada masalah untuk ambil vaksin COVID-19. So siapa lagi yang boleh ambil vaksin COVID-19? G6PD deficiency, sejenis penyakit melibatkan darah, juga tak ada masalah untuk you ambil vaksin. Untuk sesiapa yang ambil oral contraceptive pill ataupun pil perancang juga boleh ambil vaksin. So kalau ada masalah buah pinggang, contohnya you on dialysis, tak ada masalah juga untuk you ambil vaksin dan you all layak untuk ambil vaksin. Dan siapa pula yang perlu berjaga-jaga untuk mengambil vaksin adalah untuk mereka yang ada history of alahan ataupun anaphylaxis. Tapi jangan risau, bila kita ambil vaksin, kita akan biasanya selepas vaksin, doktor-doktor ni akan monitor you punya you punya tahap kesihatan, sama ada you develop allergy reaction ke ataupun tak selepas you vaksin. So if you ada alahan selepas you ambil vaksin, you need to let them know. So don't worry on that. Okay, siapa pula yang tak layak untuk mengambil vaksin adalah mereka yang mengalami anaphylaxis. Anaphylaxis ni apa? Alahan yang sangat teruk yang memudaratkan kesihatan, especially yang dah pernah ambil vaksin untuk first dose, tiba-tiba ada anaphylactic reaction dalam masa 72 jam ataupun selepas mengambil vaksin. Tidak disarankan untuk mengambil vaksin kerana mungkin anda allergic towards vaksin ataupun apa-apa kandungan yang terkandung di dalam vaksin tersebut. So if you ada masalah-masalah kesihatan ataupun you risau sama ada boleh ambil vaksin ataupun tak, you boleh buat pre-assessment di hospital-hospital kerajaan ataupun klinik-klinik kesihatan, ataupun you all boleh consult dengan doktor yang merawat you all punya
penyakit.